Okey. Dalam video ni saya nak terangkanlah, explain sikitlah berkenaan dengan macam mana kita nak pilih washing machine lah. Yang apa bezanya, yang guna belting biasa ke, nak guna inverter punya motor ke, macam mana daripada aspek waranti dia macam mana, apa semua saya akan jelaskanlah secara ringkas apa yang saya tahu menerusi pengalaman penggunaan saya. Okey? Okey, dekat sini kita ada washing machine jenama Media, brand Media. Model JAMFW 1655CV 16 kg. Okey, washing machine ni motor dia menggunakan motor inverter. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, apa bezanya motor inverter ni? Motor inverter ni, dia punya drum bahagian dalam ni, dia tak guna belting. Ceritanya dia attach dengan motor dia tu sendiri. Maksudnya dia terletak, dia masuk dengan motor dia tu lah. So, kelebihan dia bila dia design macam ni, yang menggunakan motor inverter ni, bila lama-lama kita guna, kalau kita guna washing machine dulu yang guna belting ni, bila kita guna 2-3 tahun, washing machine kita dah start berbunyi dah. Gudang-gudang kan, bila dia spin kan. So, kalau guna yang motor inverter ni, dia tak ada masalah tu. Sebab dia tidak menggunakan belting. So, dia punya wear and tear dia lebih reliable lah dari segi aspek yang macam tu lah. Okay. Dia untuk model Media ni, kalau kita reviewkan lah washing machine ni, dia punya penutup pun door closure pun soft closure. Okey. Dia punya warranty, general warranty 2 tahun, control panel 3 tahun, motor 10 tahun. Kalau untuk 2 tahun pertama ni, labor cost service ke untuk apa-apa segala repair tu ditanggunglah oleh pihak Media. Dah selepas 3 tahun tu, dia hanya cover dari aspek spare part saja. Untuk control panel je lah. Kalau bahagian motor, spare part motor saja. Dari segi servis dia, labor cost dia, itu kita kena bayar, kita kena tanggung sendiri. Okay? Tak silap saya, ikutkan pengalaman saya, dia punya warranty ni, semua washing machine lebih kurang sama lah. Maksudnya labor cost dia dengan spare part dia, full coverage tu hanya untuk 2 tahun pertama lah. Hampir ke semua. Tengoklah. Kalau model lagi canggih, mungkin warranty dia lagi canggih. Okay, features lain kenapa saya memilih washing machine ni ialah dari segi built-in quality dia yang lain. Saya tengok macam brand-brand Jepun ni, saya tengok majoritinya dia dah mula cut cost lah. Dari segi plastik dia, getah dia kan. Masa saya beli washing machine ni, saya minta Cina salesperson dia angkatlah washing machine ni. Kita tengok bahagian bawah dia ni. Ni saya tak boleh lah nak angkat kan, tapi saya jelaskan secara ringkas lah apa yang saya dapat rasakan. Di bawah ni tak ada cover. Sebenarnya dalam ni kita boleh tengok bahagian dalam washing machine ni. Bila setiap washing machine ni diterbalikkan, okay? Diangkat sedikit lah, dicondongkan. Ada bahagian getah, ada bahagian spring dan sebagainya. Saya rasalah, saya masuk tangan saya rasakan komponen-komponen di dalam dia. Saya rasakan bahagian getah dia, saluran getah dia, pengikatnya, dan sebagainya lah komponennya. Dan saya bandingkan dengan jenama mesin basuh yang lain berkapasiti yang sama. Okey. Saya tengok kualiti brand-brand Jepun dia cut cost dari segi aspek macam itulah, yang kecil-kecil ni. Yang getah pengikatnya nipis. Dia punya ada certain komponen spring dia, saya tengok pun tidak meyakinkan. Tapi dari mungkin brand Jepun ni dia hanya tumpukan dari segi aspek motor mesin basuh saja. Dari segi aspek aksesori kecil-kecil yang lain kurang diberikan penekanan. So bagi saya, kalau dia dah start cut cost macam ni, saya rasa lama-lama kita guna pun kita nak kena tukar lah, buat maintenance lah. Maksudnya dalam 4 tahun ke 5 tahun ke, getah tu harus ditukar. Dan bila kita nak tukar pula, kita tak tahu pula spare part tu masih ada lagi atau tidak. 4-5 tahun akan datang.
model baru sentiasa dikeluarkan. Itu saya punya concern. Saya dengan lagi satu, kenapa saya berani invest dekat brand media ni, sebab saya dah ada pengalaman menggunakan jenama media untuk penghawa dingin dan cerik air elektrik. Selama ni saya dah guna 2 tahun lebih, tak ada masalah. Kedua-dua alatnya lah, setakat ni tak ada masalah. Cerik elektrik tu pun saya guna heavy jugalah. Setiap hari tu masak air dalam 3-4 kali jugalah. Macam tu lah. Saya bukan nak promote brand media, jenama media. Saya cuma nak kongsikan pengalaman saya dalam menggunakan peralatan yang kebetulan brand dia media. Dan kebetulan media ni baru masuk dalam negara kita pun tak sampai berapa tahun. Dan bandingkan kualiti dan harga pasarannya berbanding dengan jenama-jenama lain, siapa yang nak jimat poket tu, okey lah, brand media boleh lah. Macam saya ni, saya bukannya, yelah, masih lagi kita kata sengkek lah. So ikut pengalaman saya, boleh dikatakan reliable, brand media reliable. Okey, itu serba sedikit je lah. Kita tengok menerusi dekat saya tengok dekat sini, kita tengok control panel dia ada. Saya takkan go through semua dia punya function control panel ni. Control panel ni lebih kurang sama saja, semua mesin basuh lebih kurang hampir sama ke dia punya fungsi dia. Secara ringkasnya saya cuma nak kongsikan tips utama lah bagi saya, yang utama dalam memilih pemilihan mesin basuh. Yang mana satu yang lebih elok lah, yang bukan lebih elok secara masing-masing ada preference masing-masing, dan bagi saya yang terbaik bagi untuk saya ialah yang berfungsi menggunakan motor inverter, kerana dari segi aspek bunyinya yang kurang, gegaran mesin basuhnya kurang, dari segi maintenance-nya yang lebih reliable. Itu sahaja yang saya berikan penekanan di situ. Okey. Dan saya rasa setakat ini, dan ada sedikit demo, kita boleh tengok demo macam mana dia punya spin ya. Mesin basuh ni spin tapi tak ada gegaran. Bukan tak ada gegaran, gegarannya sangatlah minimum. Dan bunyi dia pun macam bunyi angin macam macam mana nak cakap, macam tak ada bunyi pun kata. Ada bunyi tapi macam bunyi spin, tak tahulah, bunyi yang sangat-sangat minimum lah bagi saya lah. Okey, terima kasih kerana menonton. Ini hanya sekadar perkongsian pengalaman, tips. Siapa tak semestinya saya 100% betul, boleh komen di bawah tips-tips lain lagi. Mungkin ada lagi engineer mesin basuh ke yang lebih berpengalaman luas dalam, boleh explain dari segi, boleh kongsikan dari segi penjelasan teknikalnya. Baiklah ya. Jangan lupa share, like dan subscribe. Dan insyaAllah saya akan kongsikan lagi video-video yang boleh berkongsi pengalaman dan tips supaya nak mudahkan kerja orang lain lah. Mudahkan kerja semua. Kita nak beli apa-apa ke, kita nak buat keputusan apa-apa ke, nak jimat duit, nak buat keputusan yang tepat, kita boleh kongsikan pengalaman. So kita tak adalah buat keputusan yang silap. Okey? Okey. Bye.